Hai, selamat datang ke CPU Z. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana untuk membaca ataupun menggunakan software CPU Z. Okey, pertama, CPU Z adalah satu software yang sangat popular digunakan oleh tech savvy kononnya dalam mengenal pasti spesifikasi komputer yang dia ada. Ini apa yang kita nampak kat sini adalah spesifikasi komputer yang saya gunakan sekarang, iaitu Intel Core i5 3470, dan kod ataupun dia punya chipset dia adalah AV Bridge tahun 2012, dan power usage ataupun watt untuk prosesor ni adalah 77 watt. Okey, so maksudnya 77 watt ni adalah kuasa yang diperlukan untuk CPU dia beroperasi pada kadar maksimum. Dan soket untuk prosesor ni adalah LGA 115 Intel H4 1155. Okey. Soket ini sangat popular untuk komputer office pada sekitar tahun 2013-14. Dan soket ini ada banyaklah prosesor yang support, dalam 40-50 lebih prosesor daripada siri i3, i5 dan i7, dan juga prosesor siri Xeon. Dan soket ini support menggunakan teknologi 22 nanometer. Dan sebelum tu soket 1155 ni dia ada dua revision. So ni adalah revision yang pertama, dan dia ada satu lagi soket yang sama 1155 revision yang kedua, yang mana revision yang kedua dia compatible ataupun support Coffee Lake, iaitu sejenis chipset yang agak terbarulah untuk 2020 ini. Okey, itu revision yang kedua. Okey, dia punya maximum clock speed dia adalah 3.2 GHz, dan dia ada 4 core dan dia ada 4 thread. So setiap satu core dia punya speed dia, kita nampak kat sini, dia berubah-ubah bergantung kepada sistem call ataupun bergantung daripada application program yang berjalan. So dia punya bus speed dia, nampak tak bus speed dia 99.83 MHz. So maksud dia adalah dalam CPU kita ada banyak komponen. Kita ada graphic card. So dalam CPU ni kita ada graphic card Intel. Kita akan tengok nanti dekat grafik. Dan ada beberapa komponen yang lain. So antara komponen-komponen dalam CPU ni, dia berhubung menggunakan bus speed, kelajuan bus. So bus speed tu nampak tak, 99.83, lebih kurang lah. Dia akan berubah-ubah bergantung kepada proses yang berjalan. Dan bus speed ini semakin baru prosesor, sekarang ni version yang ketiga, third generation 3470. So contoh sekarang ni kita ada generasi yang ke-8. So generasi yang ke-9 contohnya. So dia punya bus speed dia jauh lebih besar, dia punya frekuensi dia, iaitu dalam lebih kurang 2 ataupun 1 GHz yang ada sekarang, which is sangat-sangat laju. Dan of course, bila antara model range antara i3, i5, i7 pun terdapat perbezaan antara
terdapat perbezaan kelajuan bus speed ni. So kemampuan satu-satu prosesor itu dia sebenarnya tidaklah terlalu bergantung kepada dia punya maksimum kelajuan clock speed dia, kelajuan perprosesan tu, tetapi dia juga bergantung kepada dia punya bus speed dan dia punya cache. So lagi besar cache, lagi cepat dia dapat retrieve dia dapat retrieve volatile memory sebelum dia dapat access daripada random access memory. Okay, so start daripada tahun 2008 kita dah mula dapat prosesor. Pada 2008 dah mula ada cache yang banyak berlevel, dah ada 2 ada 3 level, berbanding dengan sebelum tahun 2008 yang mana semasa itu prosesor hanya ada single cache. Okey, single cache sahaja. Dan cache semakin pada tahun 2020 ini kita masih ada lagi cache di dalam prosesor, dan cache ini semakin lama semakin besarlah. Okey. Okey, so kat sini kita nampak tengok dia punya core dia ada 4 dan thread dia ada 4. So virtually ada 2 sama ada virtually atau physically. So physically kita ada 4 core, tapi virtually kita ada 8 core sebab kita ada 4 thread dan 4 core. So kita campur 2 ni jadilah virtual core kita, iaitu 8 core. Okey. So ini adalah kita punya motherboard. So motherboard ni lah yang menentukan prosesor apa yang kompatibel dan tak kompatibel dengan motherboard ini. So contohnya kat sini kita ada satu motherboard yang dibuat oleh Lenovo, dan model dia itulah MAH-OBEY, dan dia punya chipset dia adalah chipset daripada Intel. So dia hanya support Intel punya processor, dan dia punya, nampak tak tu, sound bridge dia adalah Q77. Okay, so hanya dalam prosesor yang menggunakan sound bridge yang sama sahaja yang kita boleh upgrade untuk motherboard ni lah. Okay, untuk motherboard ni kita boleh upgrade dia punya prosesor daripada 3470 kepada 3770K. Okay, itu dia maksimum lah, maksimum. Bawah sikit i7 kita boleh upgrade prosesor ni daripada i5 3470 kepada i7 3770. Okay, so harga pasaran untuk sekarang prosesor i7 3770K ni dalam lebih kurang harga dia dalam RM600 Malaysia. Untuk prosesor yang sekarang ni i5 3470 harga dia lebih kurang dalam RM150 Malaysia. Macam itulah. Okay, so kita pergi ke memori. So memori yang supported, yang disokong untuk motherboard ni adalah DDR3, dan saiz sekarang yang kita ada dekat motherboard adalah 12GB, dan channel kita adalah 2 channel lah. Kita dah lama menggunakan 2 channel RAM sejak awal 2000 lagi, dan rasa saya 2007-2006 adalah tahun terakhir kita menggunakan single channel RAM, ST-RAM namanya. Okay, sekarang ni kita pakai DDR lah, double data rate, which is 2 channel. So dekat sini kita nampak timing untuk kita punya RAM ni. Kita ada DRAM frequency, kita ada FSB, kita ada latency, kita ada delay, kita ada pre-charge, kita ada cycle time, dan kita ada common rate. So yang penting kat sini yang the first one tu lah. So DRAM frequency kita adalah 798.7 MHz. So maksudnya kita punya RAM speed kita adalah 1600 MHz. So motherboard ni dia support, dia punya frekuensi dia akan berubah-ubah. Nampak tadi 799, 789 balik, dia bergantung pada application atau program yang tengah run.
Okay, so macam kalau program tu lagi perlu banyak tinggi latest jadi usage RAM dia, so dia akan berikan maximum lah, which is 800. Okay, so maximum frekuensi untuk motherboard ni adalah 800. So 800 is that kalau dia 2 channel, so 800 pada 2 channel dia akan jadi 1600. So RAM yang ada, kita akan tengok berapa banyak RAM yang ada dekat dalam motherboard ni. So berapa banyak RAM kita akan tengok dekat sini lah, dekat tab SPD ni. so dekat SPD kita akan detect berapa banyak slot yang available. So sekarang kita ada 1, 2, 3, 4. So meaning that motherboard ni ada 4 slot RAM. So kita ada slot pertama, kedua, ketiga dan keempat. So kalau kita tengok slot pertama, dia punya ni adalah DDR3. So double data rate 3. Dan modul size dia adalah 4GB. So maksudnya satu RAM punya modul tu, satu papan tu sekitar ada 4GB lah. Dan bandwidth dia maksimum ni adalah 800 MHz per channel. So maksudnya dia ada 1600 MHz. Dan siapa yang buat ni adalah SK Hynix. SK Hynix ni adalah brand daripada Samsung lah, sub brand daripada Samsung. So yang ni tahun 2014, minggu ke 17. So kita tahu dah modul ni dibuat pada tahun bila. Okay. Dan apa yang penting kat sini, nampak tak voltage? So voltage ni yang penting. So voltage kita adalah 1.5 volt. Kalau setengah-tengah komputer yang laptop, okay, dia punya voltage dia akan varies lah. Kalau laptop yang lama, tahun awal-awal dulu lah, 2012, 13, 14, 15, kita hanya ada 1.5 volt. Tapi laptop yang baru kita dah ada low voltage, iaitu kita menggunakan 1.2 volt sahaja. So maksudnya dalam satu modul usage voltage dia adalah 1.2 kalau untuk laptop lah. Kalau untuk CPU yang sekarang ni, motherboard sekarang ni, satu modul 1.5. 1.5. So ni slot yang pertama. Slot yang kedua kita ada sama juga, DDR3, frekuensi yang sama, bandwidth yang sama, size yang sama, 4GB. Tapi yang ni dibuat tahun 2012. Brand yang sama, SK Hynix. Okay. Yang lain tu lagi, ni sama juga, bandwidth yang sama 800, size yang sama 4GB. Tahun yang lebih kurang sama, 2012, tapi dia buat oleh Nanya Technology. Okay, voltage yang sama. So voltage ni akan semua sama lah. So kita ada 3 slot yang occupied dan semua slot adalah 4GB. So kita ada 4, 8, 12, 12GB. So grafik ni, dia ambil bacaan daripada prosesor. So prosesor kita ada Intel HD grafik. Dia punya version dia adalah, dia tak bagi tahu oh tak ada, sepatutnya dia ada bagi tahu version yang apa, kod dia. Tapi dia tak jumpa ni, software ni tak dapat jumpa. So kalau kita ada dedicated ataupun kita ada discrete graphic card, dia akan keluar kat bawah ni lah, kita punya graphic card. Ataupun dia akan drop down ni, dia akan ada option nak tengok mana graphic card yang mana. Okay. So itu saja daripada saya berkaitan dengan CPU Z. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.